Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-16 di bawah tajuk Muamalah Islam. Muamalah memberi maksud hukum syarak yang berkait dengan urusan keuangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Daripada perkataan muamalah itu sebenarnya kita dah boleh faham bahawa perkara-perkara yang berkait dengan muamalah ini mestilah mempunyai hubungan dengan orang lain. Kerana dari sudut perkataan muamalah itu, ia memberi maksud bahawa ada sekurang-kurangnya dua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Jadi, apa yang ditakrifkan di sini, hukum muamalah itu mestilah ia berkaitan dengan urusan di antara dua pihak atau lebih, sama ada mereka berurusan dalam soal jual beli ataupun mereka berurusan dalam sewa menyewa dan juga simpanan serta sebagainya. Kita kembali kepada urusan jual beli. Jual beli itu mesti ada penjual dan ada pembeli. Dalam sewaan mesti ada orang tuan punya barang yang nak disewakan dan ada orang yang nak menyewa. Jadi ini ada urusan di antara sekurang-kurangnya dua pihak. Maka dengan itu dia dikira sebagai satu bentuk muamalah, kira bicara urusan di antara seorang individu dengan individu yang lain. Dalil bagi muamalah Islam ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Maksudnya ialah dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Urusan jual beli ataupun urusan muamalah Islam ini mempunyai matlamat yang telah pun digariskan dalam syariat Islam. Antara matlamat tersebut ialah pertamanya ialah untuk menunjukkan keadilan agama Islam itu sendiri dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Islam ini merupakan agama yang lengkap, agama yang adil. Dengan itu Islam mengatur keseluruhan kehidupan manusia sehingga perkara-perkara yang berkait dengan muamalah ini pun diatur satu persatu supaya tidak berlaku penganiayaan di antara satu sama lain. Yang keduanya ialah mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Islam mengiktiraf suatu pemilikan harta yang nak dimiliki itu, tetapi ianya mesti melalui satu akad perjanjian, satu akad yang memeterai ataupun mengikat untuk mengesahkan bahawa harta itu menjadi milik seseorang. Yang ketiga, menjaga kepentingan orang-orang yang terlibat. Menjaga kepentingan orang-orang yang terlibat, seperti kita menjaga kepentingan penjual dan dalam masa yang sama kita nak jaga kepentingan pembeli. Kita nak jaga kepentingan tuan rumah dan kita juga nak jaga kepentingan penyewa. Dengan itu Islam mensyariatkan adanya perkara yang kita namakan sebagai muamalah ini. Dan yang terakhirlah mendapat keredaan Allah kerana kita ini melakukan suruhan dan meninggalkan larangan-larangannya dalam urusan seharian. Setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini dalam kehidupan kita seharian, kita tidak dapat lari daripada suruhan dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam muamalah, apabila kita melakukan sesuatu bertepatan dengan suruhan Allah, maka kita berhak mendapat pahala. Dan jika kita melakukan sesuatu bertentangan dengan apa yang disuruh oleh Allah ataupun kita melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu seorang itu dikira mendapat dosa. Jadi inilah empat perkara yang merupakan matlamat pensyariatan muamalah dalam Islam, dan insya-Allah kita akan sambung lagi dalam video yang seterusnya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.